Selamat ya, kita dalam ruang bicara bahas yang dibawa kepada anda lebih awal sebenarnya, iaitu bermula ketika ini ataupun di detik ini 8:30 malam, dan ini kerana kita akan membincangkan satu isu yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan empat tetamu yang cukup hebat sebenarnya yang akan kita hubungi melalui kemudahan StreamYard. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara bahas ialah RMK 12, realistik. Ini persoalan yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan apapun kita perkenalkan dulu tetamu-tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Kita ucapkan sedikit terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, iaitu ahli Parlimen Pontian yang sudah pun bersiap sedia bersama kita sebenarnya, yang akan kita hubungi sebentar lagi. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih sekali lagi sahabat saya Tok Syarkawi Jirim, dan mudah-mudahan kita dapat berbincangan dengan baik malam ini atas tajuk yang amat relevan dan semasa. Betul, Alhamdulillah. Baik, kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang ke ruang bicara bahas ini kepada Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming yang merupakan ahli Parlimen Bangi. Halo Dr. Ong. Mute dulu. Okey, halo. Dr. Ong dapat. Okey, kita nak make sure that kita dapat mendengar suara YB Dr. Ong. Dah bersedia. Ada rumusan, ringkasan kat sini dah. Cantik. Terima kasih banyak-banyak YB Dr. Ong. Dan terima kasih atas jemputan ni. Ya, kita ada seorang lagi tetamu yang berhormat, Tuan Nik Nazmi, Nik Ahmad, yang merupakan ahli Parlimen Setiawangsa. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. YB sihat ya? Alhamdulillah. Okey, kita nak berbincang tentang isu yang cukup relevan macam kata Datuk Seri tadilah. Dan seorang lagi tetamu yang juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat nanti ialah Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, iaitu Ketua Armada Nasional. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Datuk. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih atas kesediaan YB untuk bersama dengan kita. Baiklah, saya nak bertukar sedikit pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini sebenarnya. Kita nak suruh YB Datuk Seri Ahmad Maslan berehat dulu buat seketika dan mendengar pandangan-pandangan daripada generasi-generasi yang mungkin dianggap muda sebenarnya dalam dunia politik ini. Jadi mungkin menarik kalau kita mulakan dulu sembang-sembang ini bersama dengan YB Dr. Ong Kian Ming, ahli Parlimen Bangi, kerana selalunya lah bila kita cakap tentang reaksi wakil-wakil parti pembangkang, mereka selalunya ada reservations tertentu berkaitan dengan sesuatu isu yang dibangkitkan. Tetapi bila kita bercakap tentang RMK 12, realistik, ini persoalan yang menarik yang saya nak kongsikan dulu, mendapatkan pandangan daripada YB Dr. Ong Kian Ming. Ya, terima kasih Tuan Syarkawi atas peluang untuk memberi pandangan sebagai panelis yang pertama. Sebenarnya banyak orang tak tahu Datuk Seri Ahmad Maslan dari Pontian selalu membangkitkan isu dan juga poin yang tajam di Parlimen, termasuk kritikan terhadap kerajaan. Jadi saya rasa nanti kita boleh dengar jugalah sedikit sebanyak pandangan daripada Datuk Seri. Tapi bagi saya rasa secara komprehensif ini adalah satu dokumen yang sangat baik. Kerana ada banyak perkara, ada banyak strategi, ada banyak game changer yang telah diperkenalkan dan disambung daripada RMK 11. Dan ia menjadikan satu bahan rujukan yang penting kepada semua orang, tak kira ahli politik, tak kira menteri yang berada di kerajaan sekarang ataupun menteri yang akan datang. Mungkin Datuk Seri pun ada peluang untuk menjadi menteri nanti. Mungkin sahabat baik saya YB Nik Nazmi pun ada peluang untuk menjadi menteri. Jadi ia menjadi satu rujukan yang baik kepada juga pejabat awam. Kerana ini adalah target, ini adalah sasaran, ini adalah hala tuju yang akan diikuti oleh kerajaan, bukan saja kerajaan sekarang tetapi kerajaan selepas PRU ke-15. Jadi itu adalah sebagai satu perkenalan. Tetapi bagi saya ada beberapa perkara yang perlu diperkuatkan lagi, iaitu 3 perkara. Pertama ialah dari segi diagnostics. Apa masalah ataupun cabaran yang tidak membolehkan kerajaan untuk mendapatkan sasaran di RMK 11, termasuk dalam strategi yang telah
dipanjangkan dalam RMK 12 itu adalah pertama, what went wrong, what needs to be done to address those challenges. Nombor dua ialah untuk memberikan breakdown untuk target ataupun pecahan sasaran dengan lebih terperinci lagi. Ya, kerana apabila kita kata kita nak R&D spending 20% daripada GDP. Apakah breakdown? Sesiapa yang akan mengeluarkan perbelanjaan ini? Ini semua adalah butiran yang saya rasa perlu diperkukuhkan. Yang ketiga, yang last kali ialah saya rasa ini memang penting. Setiap strategi ataupun sasaran perlu diberikan tanggungjawabnya kepada menteri, kementerian dan juga agensi yang berkenaan, termasuk mengenal pasti mana-mana pun kementerian yang perlu ada tanggungjawab untuk melaksanakan plan dan juga strategi dalam RMK 12 ni. Jadi mungkin saya boleh memberi beberapa contoh selepas inilah. Jadi itulah sebagai satu perkenalan. Okey, menarik apa yang disebut oleh YB Dr. Ong. Barangkali cuba kita kongsi pula pandangan daripada Yang Berhormat Tuan Nick Nazmi berkaitan dengan apa yang disebut oleh Dr. Ong, dan juga mungkin Tuan Nick Nazmi juga ada pandangan yang tersendiri. Apakah RMK 12 dilihat realistik sebenarnya? Pandangan Tuan. Okey, terima kasih Encik Syakawi. Bagi saya setuju dengan Dr. Ong tadi bahawa dari segi dokumen RMK 12 ini kita tidak ada masalah tentang idea secara keseluruhan. Dan juga saya fikir mereka dokumen ini mengiktiraf beberapa masalah struktural yang ada di dalam negara kita pada hari ini, soal jurang kaya miskin, masalah jurang antara wilayah, masalah soal alam sekitar dan sebagainya. Itu semua ada di dalam RMK 12. Cuma bagi saya yang mungkin kita sedikit kekurangan ialah untuk kita mencari satu, itu yang dibangkitkan di Parlimen tempoh hari tentang apakah impian besar, wawasan besar ataupun moonshot yang ada di dalam RMK 12 ini. Kalau kita lihat RMK 2, dalam RMK 2 ia telah melahirkan dasar ekonomi baru yang membentuk malah sehingga ke hari ini banyak pendekatan kerajaan. Tetapi bagi saya kita perlu ada dasar, kita perlu ada prescription dan solution untuk masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini. Jadi itu yang saya fikir sedikit kurang di dalam dokumen RMK 12 ini. Dan saya sebenarnya melihat ini adalah masa sesuai untuk kita melahirkan satu dokumen yang lebih inklusif dan komprehensif. Pertama ialah kita baru sangat masih lagi melalui pandemik COVID. Jadi ia telah expose masalah-masalah ini bukan baru, tetapi dia telah mendedahkan masalah-masalah struktural yang saya sebut di awal tadi dengan lebih jelas, lebih ketara. Itu pertama. Tetapi kedua, kita juga buat ada banyak persamaan seperti ketika lahirnya dasar ekonomi baru. Kita juga pada hari ini ada memorandum di antara pihak kerajaan dan pihak blok pembangkang yang terbesar, iaitu Pakatan Harapan. Jadi bagi saya ini sepatutnya menjadi peluang untuk kerajaan merangka satu dasar yang lebih inklusif dalam kita bergerak ke depan sebagai sebuah negara. Dan last sekali, saya cuma, ini pandangan saya, sebab ada seorang kawan saya, dia komen, dia kata kenapa panelis semua lelaki, kan? Dia kata jadi mungkin juga kita kena sensitif untuk melahirkan pandangan yang lebih inklusif. Anak muda ada, tapi wanita mungkin kurang sikit. Itu mungkin penerbit kita sudah pun mendengar komen yang YB Tuan Nick Nazmi sebut. Jadi insyaAllah dalam program yang akan datang kita akan bawa wanita pula untuk bercakap tentang isu ini. Tapi sebelum itu, sereka ringkas je lah, sepantas-pantasnya bila kita sentuh Tuan Nick
Nik Nazmi tentang RMK 12 realistik. Anda melihat ianya satu dokumen, satu perancangan yang cukup realistik sebenarnya. Cuma mungkin dari segi pelaksanaan akan kita bincangkan nanti. Okey, kita dapatkan sekarang ini pandangan daripada Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal. Ini pun menarik jugalah, mewakili generasi muda khususnya. Apakah anda merasakan ataupun YB merasakan bahawa RMK 12 ini sebenarnya realistik, terutamanya dalam membantu generasi muda dan juga mungkin akan menggunakan kebolehan yang ada dalam di kalangan generasi muda ini untuk menaikkan lagi ataupun mengembangkan lagi sektor ekonomi negara secara keseluruhannya. YB? Ya, terima kasih Dr. Syarkawi. Pertamanya, terima kasih kepada semua rakan-rakan panelis yang bersama pada malam ini. Tadi saya baru saja selesai forum bersama YB Fahmi Fadzil di Sinar Harian dalam bahasa Inggeris lah. Tadi kita bincang RMK 12 juga. Dan banyak juga perkara yang melibatkan belia dan RMK 12 yang kita singkapkan tadi. Kalau saya boleh bagi sedikit gambaran berkenaan dengan demografi rakyat Malaysia. Umur median rakyat Malaysia pada ketika ini lebih kurang 30 tahun. Yang mana separuh rakyat kita berumur 30 tahun ke bawah. Dan bila mana kita secara bipartisan dapat meluluskan undi 18 untuk membawa lebih kurang 7 juta pengundi baru ke dalam sistem pada pihak dua akan datang, maka kita akan melihat satu perubahan politik dan ekonomi yang besar bila mana suara belia menjadi suara keramat dalam pembangunan negara. Dan RMK 12 mengiktiraf hal ini. Kalau kita tengok dalam bab 10 RMK 12, jelas di situ diletakkan satu fokus tentang pembangunan bakat masa hadapan. Dan antara fokus utama bila kita bercakap tentang pasaran buruh yang perlukan reform ialah bagaimana kita ingin mencorak sektor ekonomi kita dengan menampilkan pekerja-pekerja yang mahir dalam pelbagai bidang. Kalau sebelum ini ada persepsi dan tanggapan habis sekolah semua kena masuk universiti ataupun college ataupun politeknik, saya rasa ini bukan lagi satu perkara yang utama dari segi bercakap tentang keseluruhan konteks pembangunan anak muda dalam sektor ekonomi. Kerana kerajaan telah memberi fokus yang amat besar dalam RMK 12 tentang sektor kemahiran iaitu TVET. Kita perlu ada satu gagasan untuk menggembling semula institusi TVET negara menjadi institusi pilihan pendidikan lanjutan selepas sekolah buat anak muda, kerana di situlah kita dapat menambah nilai ekonomi negara dengan tenaga kerja mahir. Kita lihat tanggapan umum di kalangan rakyat Malaysia, di kalangan ibu bapa khususnya, yang belajar TVET yang ada kemahiran ni second class dari segi pendidikan. Tidak. Kita tidak boleh, kita perlu ubah persepsi ini dengan menampilkan reform dalam institusi pendidikan TVET negara. Dan Alhamdulillah, Majlis Pekerjaan Negara dan juga Majlis TVET Negara yang telah dipelopori oleh kepimpinan terdahulu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu belajar Perdana Menteri, diteruskan lagi oleh Yang Amat Berhormat Dr. Seri Ismail Sabri dan dimuat naik dalam RMK 12 sebagai salah satu fokus utama kita memperkasakan anak muda dalam ekonomi negara. Dan itu bakal kita padankan dengan berbagai lagi inisiatif yang penting melibatkan inovasi-inovasi ekonomi yang bakal kita tampilkan. Sektor-sektor baru yang kerajaan akan beri tumpuan penuh seperti aero angkasa dan juga hal-hal yang lebih bersifat kelestarian. Iaitu dalam sektor ekonomi kitaran. Ini perkara yang saya rasa menarik dan kurang diperbahaskan dalam Dewan Rakyat baru-baru ini. Okey. Baik, kita dengar sekarang ini dah lama jugalah beliau menunggu sebenarnya Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan. Yalah, saya tak petik Datuk Seri seperti apa yang disebut oleh YB Dr. Ong awal-awal tadi mengatakan bahawa dia menghargai sebenarnya apa yang dilakukan oleh YB Datuk Seri Ahmad Maslan sendiri bila di Dewan Rakyat. Anda ataupun YB adalah antara mereka yang begitu kritikal sebenarnya. Jadi pandangan mendengar tentang luahan dan juga pandangan yang dilontarkan setakat ini oleh ahli-ahli panel yang lain, rumusan yang boleh Datuk Seri lakukan setakat ini bila kita bercakap tentang apakah RMK 12 itu realistik. Ya, terima kasih Saudara Syarkawi, Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming, Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal, Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi dan semua yang mengikuti
rancangan kita pada malam ini. Di tangan saya seperti Dr. Wong Chan Ming tadi, ada juga ringkasan yang tentang rancangan Malaysia ke-12. Kadang-kadang kalau saya memberikan komen di Dewan Rakyat, diri dan berucap, hari Khamis baru ni saya berucap, kebetulan masa saya berucap itu tengah hari, selepas Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin dan Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketiga saya pada hari Khamis. Jadi saya telah menyatakan apa yang ingin saya nyatakan berdasarkan pengalaman selama ini di 4 kementerian, Kementerian Pembangunan Usahawan sebagai susu politik, tim kementerian di Jabatan Perdana Menteri, beberapa agensi sebagai timbalan menteri, kemudian di Kementerian Keuangan sebagai timbalan menteri, kemudian tempat saya diganti oleh Yang Berhormat Bangi di MITI, timbalan menteri MITI. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya kongsikan secara tulus dan ikhlas. Ketika dialog selepas pembentangan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di Dewan Banquet Parlimen, saya menyatakan satu angka yang masih lagi belum siapa-siapa mempertikai, iaitu daripada lebih kurang 400,000 lepasan SPM setiap tahun, hanya 40% yang berpeluang untuk melanjutkan pelajaran sama ada peringkat IPTA, IPTS dan juga TVET. Ada 60% lagi ataupun 250,000 orang setiap kali lepasan SPM tidak dapat pergi ke mana-mana. Jadi baru-baru ni saya ada memberi 2 cadangan, iaitu yang pertama, apabila kita menyebut tentang STEM, Science, Technology, Engineering dan Mathematics, saya menyebut E itu tambah, iaitu entrepreneurship ataupun keusahawanan. Jadi apabila diajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 yang belum ada lagi subjek keusahawanan, saya kira lepasan SPM yang 250,000 itu paling tidak telah mengetahui ilmu-ilmu keusahawanan, dan mereka boleh tidak lagi menjadi orang yang makan gaji dengan gaji yang rendah. Apabila 250,000 itu setiap kali keluar daripada sekolah, setahun, 2 tahun 500,000 juta, 4 tahun 1 juta orang, bayangkan dah berapa tahun negara kita wujud. Jadi mereka ini menjadi kumpulan P40 yang tak ramai menyedari puncanya. Maka saya kerana mendapat maklum balas daripada rakyat di bawah, mengetahui bahawa ini adalah kumpulan yang punca wujudnya B40 di negara kita, akibat daripada tidak dapat pergi ke mana-mana selepas SPM. Cadangan saya yang kedua ialah untuk memastikan TVET dalam bentuk college community diadakan di semua parlimen. Ketika Barisan Nasional memerintah, kita mencadangkan supaya setiap parlimen ada satu college community. Sekarang ini baru ada 102 college community, kita perlukan 120 lagi untuk mewujudkan 220 sekurang-kurangnya college community. Di dalam college community ini ada beratus jenis kursus dan program, yang mana lepasan SPM itu tak kira pangkat rendah sebagaimana serendah mana pun, mereka boleh mengikuti kursus teknologi pertanian, mereka boleh mengikuti kursus teknologi makanan, perakaunan, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, kursus keusahawanan, macam-macam kursus ada, IT, dan mereka boleh melaksanakan kursus itu di sebelah malam, tak jauh college itu daripada rumah mereka, naik motosikal, bayarannya juga rendah, dan saya harap ini 2 cadangan yang kerajaan boleh timbang. Selain daripada 7 perkara yang saya telah sebut dalam ucapan itu, kita boleh bincang lagi selepas ini apakah yang saya sebut, termasuklah Akta Dana Politik, mewajibkan pilihan raya dihadiri oleh pengundi. Ini cadangan baru yang belum kita bincang dengan tuntas lagi. Selain daripada cadangan pendidikan itu boleh menyamaratakan, dan cadangan-cadangan dari segi institusi, syiar Islam dan macam-macam. Jadi untuk mula-mula ni itulah dulu.
Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Baik, kita kembali semula kepada Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming. Ini pun menarik Dr. Ong ya, kalau kita dengar apa yang disebut oleh Datuk Seri Ahmad Maslan tadi. Tetapi saya nak berkongsi sesuatu dengan YB sebenarnya. Tema yang dipilih dalam RMK 12 ini ialah keluarga Malaysia makmur, inklusif, mampan. Apakah kita boleh mencapai sebenarnya hasrat dan tujuan untuk memenuhi tema yang telah pun diwujudkan itu sebenarnya? Saya rasa seperti apa yang saya kata tadi, apabila kita nak merapatkan jurang di antara have dan have not, seperti yang telah dibangkitkan bukan saja oleh YB Nik Nazmi tetapi oleh YB Pontian tadi, kita perlu tahu kita perlu tahu apa sebabnya adanya jurang yang berlaku. Tadi Datuk Seri Ahmad Maslan dah kata 60% daripada mereka yang melepasi SPM tu tak pergi ke IPTA, IPTS dan tidak melanjutkan pendidikan mereka di tertiary education. Dan saya nak sambung lagi, nak tambah lagi, sebenarnya di IPTA dan juga IPTS jurang antara lelaki dan perempuan adalah begitu besar. Ya, lebih daripada 60% daripada pelajar di IPTA adalah perempuan. Di IPTS tu lebih kurang 55 berbanding dengan 45. Jadi apabila kita ada jurang seperti ini berlaku, memang ada kesannya, memang juga ada cara untuk mengenal pasti bagaimana kita nak mengatasi cabaran ini. Jadi saya rasa apabila kita tidak ada satu diagnosis yang begitu menyeluruh dan perkara ini tidak disebut langsung sebagaimana yang saya tahu dalam dokumen RMK 12 ini. Jadi untuk mencapai satu wawasan keluarga Malaysia yang begitu grand sounding, kita perlu mengatasi cabaran seperti ini. Dan mungkin saya ada sedikit perbezaan dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan tadi. Dari segi penyelesaian. Saya rasa cadangan untuk menumbuhkan satu community college di setiap parlimen tu mungkin tidak begitu munasabah, kerana bukan semua tempat ada pekerjaan yang sama rata. Apa yang saya rasa kita perlu buat ialah untuk memberikan majikan, empower the corporate sector supaya mereka boleh memperkenalkan kursus SKM, kursus diploma mereka sendiri, supaya pekerja mereka sendiri apabila mereka sedang bekerja boleh mendapatkan latihan yang memberikan sijil seperti ini kepada mereka, so that they can learn and get the qualifications while they are working. Jadi you boleh kill two birds with one stone seperti mengikut cadangan ini. Saya rasa kita perlu lebih cadangan seperti ini untuk seperti yang apa dikatakan oleh Nik Nazmi tadi. What is the moonshot? What is the game changer yang kita nak embrace? Saya suka Dr. Ong, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Nik Nazmi, anda ada menyebut juga tentang pecahan sasaran itu. Apa yang anda maksudkan sebenarnya bila kita sebut tentang pecahan sasaran itu dikaitkan dengan dokumen RMK 12 ini? Ya, contoh yang saya beri tadi ialah 2.5% spending on R&D, research and development. Tetapi dalam 2.5% ini, apakah pecahan yang kita ingin mencapai? Berapa pecahan dari segi perbelanjaan R&D ini akan datang dari universiti. Dan dari universiti ini, apakah pecahan di antara IPTA dan IPTS? Kerana memang ke IPTA mungkin perbelanjaan kerajaan dari segi development expenditure itu lebih tinggi berbanding dengan IPTS. Okay. Corporate R&D spending. Bagaimana kita nak galakkan mereka untuk berbelanjakan lebih dari segi R&D? Saya rasa Datuk Seri Ahmad Maslan pun tahu, untuk setiap FDI yang masuk kepada negara ni, mereka ada terma dan condition, syarat tertentu di mana mereka mesti memperkenalkan training, memperkenalkan R&D spending untuk setiap syarikat yang mendapatkan pelepasan cukai misalnya. Jadi semua perkara ni mesti diberi satu pecahan yang lebih menyeluruh supaya kementerian yang tertentu, misalnya Kementerian Pengajian tinggi mesti tahu apakah sasaran untuk R&D di universiti, MITI mesti tahu apakah sasaran untuk FDI, dan misalnya MOSTI perlu tahu bagaimana nak memberi sasaran kepada R&D spending melalui FRGS grant dan sebagainya. Jadi itulah satu contoh yang saya nak berikan untuk memberi satu gambaran yang lebih menyeluruh.
Okey, saya petik daripada apa yang disebut oleh Dr. Ong. Barangkali YB Nik Nazmi lah. Daripada apa yang disebut itu, saya suka juga perkara ketiga yang dibangkitkan, iaitu tanggungjawab kementerian dalam menjayakan RMK 12 ini. Mungkin RMK 11 itu tidak dapat disempurnakan sepenuhnya kerana kelemahan di peringkat kementerian, ataupun itu antara pandangan yang dilontarkan. Tapi mungkin YB Nik Nazmi juga melihat bahawa ini juga merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya kalau kita mahu betul-betul menjayakan ataupun merelevankan RMK 12 ini untuk rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Terima kasih. Just nak reflect balik. Kalau kita lihat dari segi sasaran multidimensi ataupun multidimensional target yang ada dalam RMK 11, hanya satu yang tercapai, iaitu dalam soal produktiviti pekerja. Dan ini antara soal yang selalu contentious sebab banyak majikan pelabur mereka mengatakan pekerja Malaysia tidak produktif. Jadi itu sebenarnya kita tercapai, tapi yang lain tidak tercapai. Jadi memang saya setuju soal KPI atau soal bagaimana nak mengukur prestasi setiap kementerian ini sangat penting. Kita biasa ada midterm review dan sebagainya, tetapi kita perlu saya fikir kita perlu ada satu mekanisme yang lebih baik sebab yalah, tadi kita bercakap soal realistik dan sebagainya, tetapi saya ingat soal kedua ialah efektif atau tidak. Jadi kita tidak mahu ada rancangan yang bunyi hebat tetapi pelaksanaannya tidak begitu. Jadi itu saya fikir kayu ukur yang sangat penting. RMK ini sebagai satu kerangka besar yang akan guide pembangunan kerajaan dalam tempoh 5 tahun, penggubalan belanjawan tiap-tiap tahun dan sebagainya. Jadi kita merasakan bahawa accountability dengan pihak setiap kementerian ini sangat penting. Dia kena ada tanggungjawab yang jelas, pecahan yang jelas macam dikatakan oleh Dr. Kian Ming sebentar tadi antara pihak swasta, pihak kerajaan dan di bawahnya lah. Jadi dengan itu bagi saya kita merasakan bahawa perkara yang sangat penting untuk kita ukur dalam RMK ke-12 dan memastikan apa yang telah diletakkan di dalam RMK 12 ini dapat mencapai kenyataan. Dan kali ini menjadi lebih penting kerana kita bangkit daripada pandemik COVID. Jadi kita nak bangkit dengan betul. Okey, kita bangkit dari pandemik COVID dan kita juga harus menerima kenyataan sebenarnya YB Senator Wan Ahmad Faizal lanskap ekonomi negara, situasi ataupun senario politik semasa juga dikatakan mungkin akan menjadi antara faktor sebenarnya yang akan memberi tekanan untuk melancarkan ataupun melicinkan lagi pelaksanaan RMK 12 ini. Pandangan YB? Ya, benar. Kalau kita lihat komitmen RMK 12 ialah berkenaan dengan perancangan jangka sederhana. Yang terrangkum dalam perancangan jangka panjang, iaitu wawasan kemakmuran bersama, yang juga digubah di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Dan kita meneruskan idea dan gagasan tersebut di bawah Perikatan Nasional dan kini di bawah gagasan Keluarga Malaysia pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kalau kita lihat ada kesinambungan yang berlaku dan ini penting kerana komitmen dari segi pelaburan jangka panjang oleh pelabur-pelabur luar perlukan kestabilan politik. Kalau mana tidak ada sebarang satu landasan lah yang jelas seperti mana roadmap yang RMK 12 sediakan ini, sukar untuk pelabur luar memberi komitmen jangka panjang kepada negara kita. Kerana sektor-sektor yang ingin kita beri penumpuan, contohnya aero angkasa, bukan dari segi development dan gestation period dia bukan 5 tahun, dia mungkin 10 tahun baru boleh pulangan tu dapat dirasai, dinikmati oleh negara dan juga syarikat yang melabur. Jadi kesemua daripada yang dirancang itu perlu dibantu, disokong oleh kestabilan kerajaan yang sedia ada dari segi pejabat awam dan juga dari segi kestabilan kita mampu menyediakan tenaga kerja mahir di kalangan anak muda kita.
Kalau bertukar-tukar kerajaan, yang saya tengok pengalaman saya lah, dah 2 kali tukar kerajaan ni, 3 kali, termasuklah zaman PH dulu. Bila menteri baru naik, mesti ada policy tweak dibuat di kementerian tersebut. Kalau sikit tak apa, jangan terlampau radikal sehingga memberi signal yang pelbagai, mix signal kepada pelabur dan rakyat. Jadi saya bersetuju kejayaan RMK12 amat bergantung kepada kemampuan ahli-ahli politik untuk bermuafakat dalam hal-hal kebaikan dan menegah hal-hal kemungkaran. Jadi kalau itu kita dapat sepakati, insya-Allah negara kita akan makmur dalam kerangka RMK12 ini. Macam mana dengan pandangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkaitan dengan isu ini sebenarnya? Saya tahu Datuk Seri berpengalaman pernah terlibat dalam penyediaan RMK 11, tetapi apakah Datuk Seri melihat bahawa RMK 12 ini tidak lebih daripada continuation sebenarnya daripada apa yang dibuat dalam RMK 11 dan kemudiannya disambung semula dalam RMK 12 walaupun ada perubahan di sana sini, tetapi mungkin Datuk Seri ada pandangan tersendiri. Negara kita menghadapi 3 krisis, krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis politik. Betul. Kelihatan krisis politik itu sudah hampir pulih, walau bagaimanapun saya tidak menganggapnya pulih sehingga kita kembalikan mandat kepada rakyat. Apa yang berlaku sekarang ini ialah merupakan mandat wakil rakyat, bukan mandat daripada rakyat. Jadi saya kira selepas bulan Julai ke agaknya, sebagaimana MOU yang ditandatangani, mungkin boleh kita kembalikan mandat kepada rakyat. Sementara itu, kita berusaha sungguh-sungguh untuk memastikan krisis kesihatan akan dipulihkan. Hari ini pun sudah peratusan yang amat tinggi dari segi vaksinasi. Walau bagaimanapun, saya pernah bertanya kepada YBKJ pada tahun sudah, kenapa 80%? Kenapa tidak 100% di vaksin? Dia menjawab, YB tahu tak apa yang dipanggil sebagai herd immunity? Saya pun bertanyalah sebab kita pun tak tahu, maka saya tanya. Tapi baru-baru ni apabila saya tanya, bila dapat herd immunity? YBKJ kata, herd immunity sudah tidak penting. Wah, dia boleh mengejurukan juga perkara itu ya. Hari itu saya tanya, kenapa tak 100%? Sekarang ini perlu pula 100%. Kadang-kadang apa yang kita ramalkan itu dari segi masa dia tidak kena pada tempatnya. Apabila saya menyebut perlu ada 2 kerja, orang marah saya. Tapi masa COVID ni ramai orang ada 2 kerja. Ya. Apabila saya sebut GST itu lebih baik pada SST, orang marah saya. Tapi sekarang ni ramai pula yang nak kembali pada GST kerana dilaksanakan oleh 170 daripada 194 negara. Takkanlah 170 negara itu bodoh ke tak ya? Tentulah mereka bijak memilih sistem percukaian yang terbaik. Tapi pada saya, apakah kesan daripada rancangan ini? Apakah kesan rancangan Malaysia ke-11? Apakah kesan rancangan Malaysia ke-12 yang diterima oleh rakyat? Saya balik kampung saya di Pontian, kawasan saya di Pontian, saya dilahirkan di Pontian. Setelah selesai rancangan Malaysia ke-11, jalan kampung semua ada. Tetapi saya tak puas hati dengan jalan kampung yang ada kerana ada sebahagiannya kereta pun tak boleh berselisih. Dia tak serupalah di Bangi. Bangi ada 6 lorong jalannya. Kiri 3 lorong, kanan 3 lorong. Masih ada kampung di Bangi ya. Boleh berlawan bersama. Tempat Nik Nazmi bertingkat-tingkat jalan rayanya. Tempat saya 1 lorong kereta nak berselisih pun payah. Jadi ini realiti dalam kampung. Itu tentang jalan, belum cerita tentang saliran, parit. Ketika zaman BN kita bagi peruntukan untuk ketua kampung dan jawatan kuasa kampung bersihkan parit. Perkara itu nampak kecil pada orang bandar, tapi pada orang kampung dia besar. Sekarang ini tidak ada lagi pembersihan parit. Maka parit tersumbat dan banyak berlaku air banjir termenung kerana dihentikan ketika PH membersihkan dari segi maintenance berkala yang dibuat oleh ketua kampung. Mungkin katanya itu kroni dan sebagainya. Tapi akibat daripada perkara kecil itu menyebabkan satu perkara yang tidak baik di kampung kerana parit penuh dengan rumput, bukan penuh dengan air.
air bertakung di bawah dan merosakkan tanaman. Kecil nampak tapi besar pada orang kampung. Di Kuala Lumpur ni selang beberapa langkah ada lampu cahaya terang benderang. Di kampung saya 100 meter baru ada satu lampu. Di tengah-tengah tu penuh dengan hantu raya dan juga polong. Jadi kalau begini, kalau kita tak cerita kat orang, orang tak tahu. Saya dah pergi ke Sabah, 25 parlimen semua saya dah pergi. Saya dah pergi ke Sarawak, isteri saya orang Sarawak. Saya pergi seluruh kawasan Sarawak, saya pergi seluruh kawasan Sabah. Dah selesai semua sekali. Dan kawasan Malaysia ni Semenanjung mestilah lagi dah selesai, banyak kali saya pergi. Dan kita boleh melihat jurang itu masih wujud. Jadi kita harap jurang itu akan ada 2 jurang yang penting di sini. Satu, jurang pembangunan. Nik Nazmi tadi sebut yang berhormat Nik Nazmi menyebut bahawa jurang antara wilayah. Satu lagi yang kita nak sebut di sini ialah jurang pendapatan antara yang kaya dan yang miskin itu perlu kita kurangkan. Kemiskinan masih berlaku dan saya menyebut saya berbangga dan berbahagia kerana inilah Perdana Menteri yang pertama daripada anak seorang penoreh getah. Jadi dia memahami apa itu kemiskinan. Yang membuat rancang Malaysia ke-12 ini pun dengan buku yang tebal 500 muka dengan segala perkara tu masih yang bagus. Ini ialah anak petani miskin daripada Bacok, Kelantan. Saya pernah bertugas dengan dia 10 tahun. Pernah jadi SUSK dia sewaktu dia jadi Timbalan Menteri Kewangan. Usaha politik ketika beliau jadi Menteri Pembangunan Usahawan. Pernah jadi timbalan menterinya ketika dia jadi Menteri MITI, walaupun dia melompat dan tak baik melompat sebenarnya. Tetapi yang berlaku lah. Topat orang Bacok lah, saya ingat dia orang Jeli. Topat orang Bacok yang pergi ke Jeli. Jadi dia amat memahami apa itu kemiskinan dan kita harap Perdana Menteri dan juga Menteri EPU yang faham tentang kemiskinan ini. Kemiskinan ini ada kemiskinan yang relatif, yang sukar untuk dibasmi, ada miskin kampung, desa, ada miskin bandar. Dan apabila lebih kurang 600,000 orang daripada M40 bertukar kepada B40 akibat daripada COVID, itu juga perkara yang perlu diatasi supaya krisis, supaya rancangan Malaysia ke-12 ini kalis krisis. Kalis cabaran. Okey, baik. YB Dr. Ong, sesuatu yang penting dan menarik juga untuk mendapat komen daripada anda secara ikhlas secara ikhlas khususnya lah. Apakah parti-parti pembangkang juga termasuklah DAP terutamanya diberi ruang dan juga peluang untuk sama-sama memberi pandangan dan juga pendapat dalam rangka RMK 12 sebelum itu? Apakah pembangkang juga terlibat sebenarnya? Mungkin tidak diberikan peluang secara rasmi melalui Pakatan Harapan kerana sebelum ni MOU tu belum ditandatangani. Tetapi secara peribadi saya sendiri memang ada peluang untuk memberi pandangan saya dan memberi satu kertas kerja kepada Datuk Seri Mustafa Mohamed bersama dengan satu think tank bernama REFSA, Research for Social Advancement. Jadi saya tak pasti sama ada parti yang lain ada peluang seperti itu, tetapi memang Tokpa terbuka untuk mendapatkan pandangan dari pelbagai sudut. Tuan yang berhormat Nik Nazmi, macam mana? Apakah pihak anda juga sebenarnya banyak memberikan sumbangan dari segi pandangan dan juga pendapat? Ada sebenarnya saya fikir mungkin Dr. Kian Ming lebih arif lah. Perkara ni sepatutnya dimulakan ataupun dah dimulakan sedikit sebanyak ketika Datuk Seri Azmin menjadi Menteri Ekonomi pada era Pakatan Harapan. Tetapi saya difahamkan banyak progres ketika era Datuk Seri Mustafa Mohamed lah, dan ketika era yang di bawah Perdana Menteri sebelum ini, walaupun kami di pihak pembangkang di peringkat keadilan, saudara yang berhormat Wong Chen yang ini portfolio beliau pun ada melakukan libat urus dengan Datuk Seri Mustafa. Okey, Bang Kali, Bani YB, Senator Wan Ahmad Faizal, kita bercakap tentang peranan yang harus dimainkan oleh anak-anak muda sebenarnya, generasi muda. Dan sekarang ini kita lihat bahawa zaman sudah jauh berubah. Dalam RMK 12 juga penekanan diberikan kepada ekonomi
digital terutamanya, gig economy dan sebagainya yang melibatkan anak-anak muda ini. Jadi apakah YB merasakan bahawa anak-anak muda kita sekarang ini, generasi sekarang ini sudah pun bersedia sebenarnya untuk menghadapi satu perubahan yang dikatakan begitu drastik sebenarnya bila kita cakap tentang digital economy dan juga gig economy yang ada sekarang ini, yang telah pun wujud? Ya, saya rasa dan saya beranggapan dan tanggapan saya secara umum memang anak muda, generasi yang dipanggil millennials ini, ataupun generasi Z lah, bawah saya pun atas lagi. Mereka sudah pun lahir dan tinggal dan hidup bersekolah dalam satu keadaan di mana internet dilihat sebagai satu public good, satu perkhidmatan awam yang kerajaan wajib sediakan. Jadi bila mana pimpinan Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin sebelum ini mengumumkan melancarkan inisiatif Jendela Jaringan Digital Nasional untuk menaik taraf sistem jalur lebar kita di seluruh negara yang ini diteruskan oleh Tan Sri Anwar Musa di bawah KKMM. Ini satu perkara yang sebenarnya bagi saya antara walaupun dia tak seksi tapi dia ada catalytic impact, dia ada kekuatan memangkin kepada pembangunan ekonomi negara melalui anak muda. Saya ambil contoh ringkas lah. Tadi YB Dr. Eng Kian Ming ada bangkitkan tentang pendidikan. Kalau di luar negara, saya berbalik daripada King's College 3-4 tahun dulu, YB Nazri super senior saya lah. Di luar negara, mereka dah mula tawarkan dipanggil micro degrees. Micro degrees ni adalah sijil yang sebenarnya boleh kita ambil untuk kita tingkatkan kemahiran kita tanpa membayar yuran pembelajaran yang mahal seperti mana yang ada di negara kita untuk nak habiskan satu-satu kos tu. Jadi ini satu game changer bagi saya kerana akan datang pembelajaran untuk kita meningkat kita punya tenaga buruh untuk ekonomi digital ini bersifat modular. Dia berubah-ubah. Kita belajar Python, language programming, kena belajar analytics, benda-benda yang kadang-kala di universiti, di college tak dapat ikut kelajuan atau pace perubahan silibus tersebut. Jadi kerajaan perlu ada satu polisi. Ni saya nak cakap pelik sebab saya Timbalan Menteri. Saya nak cakap benda lain susah sikit. Tapi kalau saya ada wish list sebagai Ketua Amada lah kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk Noraini, beliau harus membawa kepada kabinet cadangan bagaimana kursus-kursus modular bersifat micro degree ini, ijazah micro ini dapat diperkenalkan oleh universiti kita. Kalau di barat, kita ada MIT Open Course, Coursera, Udemy, ini semua pelbagai kemudahan yang boleh digunakan melalui capaian internet untuk pelajar-pelajar kita di Malaysia walaupun di Curug Tok Kun boleh belajar kos ataupun mata pelajaran yang bertaraf dunia dari Harvard, daripada Caltech. Kerana apa? Kerana kemudahan internet yang ada. Jadi anak muda di negara kita, saya lihat dia pakai handphone ni untuk main Mobile Legend. Budak kampung, budak bandar semua dah pandai. Tapi mungkin mereka tak didedahkan, diberitahu tentang kemudahan ini. Contohnya MDEC dah laburkan pelbagai kemudahan yang untuk kita dipanggil MyGig, melatih anak muda kita membuat freelancing untuk dapat tambahkan pendapatan. Tapi sepanjang saya jadi Timbalan Menteri Belia Sukan, bila saya turun ke bawah, saya tanya, tahu ke? Ramai yang tak maklum. Jadi saya rasa ini satu cabaran besar kerajaan lah nak mewawarkan inisiatif yang dah ada dan tambah baik melalui apa yang saya cadangkan tadi di bawah RMK 12. Okey, baik. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, semakin banyak info-info berguna sebenarnya yang boleh kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Tapi seperti biasalah, mungkin ada baiknya juga lah kalau kita berehat dulu buat seketika untuk memberi ruang dan juga peluang kepada tetamu-tetamu kita juga berehat dan ada menarik yang mungkin boleh kita kongsikan selepas ini. Tetapi anda, saya pesan jangan ke mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara, bahas yang kami bawakan kepada anda mana lagi, tentunya Bernama TV. Kita cuba lagi selepas ini.
Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara bahas ini. Kita kembali semula untuk bercakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya, iaitu RMK 12 realistik, dan kita tentunya masih lagi bersama dengan 4 tetamu yang cukup hebat, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Ahli Parlimen Perhentian, Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming yang merupakan Ahli Parlimen Bangi. Kita juga ada tadi Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad, iaitu Ahli Parlimen Setiawangsa, dan tentunya kita juga ada Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, iaitu Ketua Armada Nasional. Baik, kita kembali semula seringkali kasnya bersama dengan YB Datuk Seri. Ini pun hendakkan satu pandangan yang cukup ikhlas lah. Kita tahu Datuk Seri UMNO adalah sebahagian daripada PM sebenarnya. Perdana Menteri juga datangnya daripada UMNO. Tetapi dikatakan kenapa pula UMNO yang begitu serius melakukan kritikan terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan yang sedia ada, dan mereka juga Datuk Seri banyak mengkritik tentang RMK 12 itu sendiri. Jadi di mana UMNO ini berdiri sebenarnya dalam Perikatan Nasional? Ya, pada Rabu malam Khamis baru ni, hari ni hari Jumaat, kita ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Perdana Menteri hadir, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mempengerusikan, dan kehadiran yang hampir penuh. Kita membuat satu keputusan bahawa, banyak lagi lah keputusan, tapi yang saya ingin kongsi di sini, bahawa kita akan mendokong penuh kerajaan ini, kerajaan pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini kita dokong penuh, termasuk rancangan Malaysia ke-12. Tetapi ia tidak menghentikan kita untuk memberikan pandangan-pandangan. Sebagai contoh, saya sendiri pada hari semalam, hari Khamis, memberikan pandangan bahawa rumah mampu milik yang nak capai sebanyak 500,000 unit dalam rancangan Malaysia ke-12 itu saya rasa tidak cukup. Kita perlukan, saya kata paling tidak 1 juta rumah mampu milik perlu disediakan, iaitu double daripada angka yang ingin dicapai dalam rancangan Malaysia ke-12. Kalau itu nak dianggap sebagai satu kritikan, bolehlah dianggap satu kritikan. Saya menyebut bahawa setiap keluarga sebuah rumah. Itu penting, dan saya ingin menyatakan di sini bahawa ada 1.61 juta penjawat awam, dan QPAX membuat satu kajian, hanya 53% daripada 1.61 juta penjawat awam itu yang ada rumah sendiri. 53% sahaja yang ada rumah sendiri. Itu penjawat awam yang ada gaji tetap. Bayangkan orang yang bukan penjawat awam, yang kerja kampung, yang kerja buruh, yang kerja nelayan, yang kerja pendapatan yang kurang. Maka saya juga minta supaya harga rumah diturunkan. Pastikan harga rumah dikawal. Bukan hanya harga rumah dikawal, tetapi sewa rumah juga perlu dikawal. Jadi perkara ini amat penting. Kalau tidak, perumahan, bukan hanya internet itu sebagai perkara yang utama menjadi hak asasi, tetapi rumah itu jauh lebih penting. Kalau kita hanya menyewa seumur hidup, kita rasa tidak bebas, kita tidak merdeka, dan kita tidak ada satu rasa kesyukuran dan kebanggaan memiliki rumah sendiri. Jadi ini antara yang saya sebut. Satu lagi ialah saya ni ada 4 orang anak, seorang masih sekolah rendah, tetapi 3 sudah umur 20-an dan 30-an, bekerja apa semua. Saya faham apakah yang dikehendaki oleh orang muda. Mereka ingin tentunya pendidikan, mereka ingin kemahiran. Kalau mereka ingin berniaga itu tentu bidang perniagaan. Dan satu lagi mereka ingin keluarga. Itu apa yang anak muda inginkan. PK, pendidikan, kemahiran, perniagaan, keluarga. Mereka inginkan perkara itu. Jadi kita kena memenuhi apa kehendak orang muda, dan kita tahu bahawa pengundi sebagaimana yang disebut oleh senator tadi, pengundi bertambah. Ada angkanya, ada yang kata 6 juta, ada yang kata 7 juta. Tapi angka setakat ini yang diberikan ialah 5.8 juta sebagai pengundi first time voters pada PR 2015, dan kebanyakannya adalah umur 21 tahun dan ke atas, dan umur 18 ke 21 itu ada jumlah 1 juta lebih orang, yang mana
apa yang mereka inginkan itu kita perlu penuhi. Jadi yang saya ingin kongsi di sini, yang pertama ialah apakah hasrat-hasrat anak muda yang perlu dipenuhi dalam rancangan Malaysia ke-12. Yang kedua di sini ialah mengenai perumahan, yang saya kira itu adalah hak kita sebagai manusia mempunyai rumah kita sendiri, bukan rumah orang lain. Baik, bila Datuk Seri sebut tentang hasrat-hasrat anak muda, saya nak berkongsi juga pandangan pada YB Dr. Ong sendiri. Kita bercakap sekarang ini secara ikhlas YB Dr. Ong, hasrat-hasrat masyarakat lain di Malaysia, masyarakat bukan Melayu di Malaysia, tetapi mereka adalah keluarga Malaysia sebenarnya. Itu yang penting sebenarnya. Dan kita juga ingin menyentuh tentang apa yang perlu dilihat kepada Sabah dan Sarawak. Itu juga dibangkitkan dari masa ke semasa. Mereka masih tidak puas hati, misalnya dengan perjanjian Malaysia T3 misalnya sebagai satu contoh. Jadi di mana kelompokan ini, apakah YB Dr. Ong merasakan perlu diperbetulkan, perlu dilihat secara serius jika ingin menjayakan RMK 12? Ya, Tuan Syukawi, saya rasa mungkin saya nak tambah sikit kepada apa yang Datuk Seri Ahmad Maslan kata tadi. Saya rasa ini mungkin adalah satu budaya baru di UMNO, di mana pandangan terhadap polisi dan juga dasar kerajaan sendiri boleh dikritik secara constructive criticism. Dan apabila ini berlaku, saya rasa tahap kematangan politik di negara ini juga boleh dipertingkatkan. Supaya kita semua dalam Dewan Rakyat boleh bicara secara lebih profesional, bicara tentang dasar dan bukan maki hamun tentang isu peribadi dan sebagainya. Dan saya rasa ini memang sesuatu yang patut digalakkan. Dan apabila kita ada budaya seperti ini, perbincangan tentang RMK seperti yang kita lakukan pada malam ini juga boleh dipertingkatkan secara kualiti. Dan untuk sentuh isu yang telah dikatakan oleh Tuan Syukawi tadi, saya rasa dokumen ini adalah satu dokumen yang menyeluruh, tetapi mungkin ada peranan parti politik sendiri untuk menjelaskan kebaikan dan juga kelemahan dokumen ini kepada beberapa kumpulan beberapa kumpulan yang terdiri daripada masyarakat majmuk di negara kita ni. Bagi saya mewakili Bangi adalah satu kawasan yang besar. Lebih daripada 50% pengundi Bangi adalah orang Melayu, pengundi Melayu. 40% adalah pengundi Cina, 10% adalah pengundi India. Dan mengikut anggaran yang saya terima baru-baru ni, kawasan saya akan meningkat dari segi pengundi dari 192,000 kepada lebih daripada 250,000 selepas undi 18 ni dilaksanakan. Jadi saya pun mesti sedar apakah PK ni yang telah dimaksudkan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan tadi, tapi tak termasuk macam nak tambah isteri dan sebagainya, Datuk Seri. Itu isu yang lain lah, Jadi saya perlu juga untuk menjelaskan kebaikan dan juga kelemahan, kekurangan lah RMK 12 ni kepada pengundi saya yang berbilang bangsa di kawasan Parlimen Bangi, termasuk orang muda. Saya sentuh tadi YB Dr. Ong tentang Sabah dan Sarawak dan juga perjanjian Malaysia MA 63. MA 63. Tidakkah itu juga menjadi isu yang mungkin akan memberi tekanan juga kepada RMK 12? Bagi saya rasa apabila kita nak bangkitkan isu MA 63 ni, ia tidak mesti terkongkong dalam satu slogan saja. Saya nak MA 63 kerana saya adalah wakil Parlimen Sabah dan Sarawak. Tetapi saya rasa butiran yang lebih terperinci mesti diberikan, mesti dibangkitkan, mesti dijelaskan. Jikalau peruntukan yang lebih diperlukan oleh Sabah dan Sarawak untuk membina jalan raya, membina jambatan dan sebagainya, saya rasa diagnosis seperti apa yang saya telah katakan tadi perlu dilakukan, di mana kekurangan untuk melaksanakan projek sebelum ni perlu dikenal pasti, supaya jikalau lebih banyak peruntukan diberikan kepada Sabah dan Sarawak, termasuk autonomi yang tertentu di kawasan yang tertentu, kita dapat kepastian bahawa jumlah peruntukan ni boleh dibelanjakan ke atas rakyat dengan memberi manfaat kepada rakyat dan bukan kepada pihak-pihak tertentu. Jadi saya memang sokong
MA63 dari segi autonomi yang lebih untuk diberikan kepada Sabah dan Sarawak, tetapi butiran tu mesti diberikan dengan secara lebih terperinci. Okey. Di kalangan rakan-rakan dalam parti YB Nik Nazmi sendiri, apa sebenarnya isu yang dibangkitkan yang dirasakan bahawa tidak berpuas hati dan masih lagi ada kelompongan yang cukup ketara sebenarnya dalam pelaksanaan RMK 12 ini? Soal ikhlasnya, Nik Nazmi. Anda tak on mic anda, Dik? Okey. Okey. Saya fikir ada persamaan antara saya dengan YB Kian Meng dari segi parti politik kami lah. Jadi itu soal kepelbagaian dalam parti, dan ini juga mewakili bila kami bercakap soal isu-isu yang dibangkitkan dalam parlimen. Jadi saya fikir antara saya nampak dalam RMK 12 ini ada disebut tentang masalah struktural, kemiskinan kota, kemiskinan desa, jurang antara wilayah dan soal pekerja dan sebagainya. Tetapi macam yang saya katakan tadi, banyak daripada kerangka yang ada di dalam RMK 12 ini masih lagi diwarnai oleh RMK 2 dahulu. Pendekatan dari segi kaum dan sebagainya. Jadi kita bukan mengatakan ia tidak penting. Tentu kalau ada jurang antara kaum, ia tentulah menimbulkan masalah di dalam negara kita. Dan jurang itu masih ada. Misalnya majoriti golongan B40 masih lagi orang Bumiputera. Itu kita tak nafikan. Cuma kita juga perlu dilihat di dalam masyarakat Bumiputera juga ada jurang yang sangat serius di kalangan Bumiputera di atas. Saya bagi contoh, dan ini daripada laporan tabung haji beberapa 2017 mungkin atau 2018, ada seorang pencarum tabung haji ada 190 juta ringgit. Jadi jumlah yang sangat besar. Sedangkan kita tahu tabung haji ini asalnya untuk umat Islam mencarum untuk pergi ke haji. Orang mungkin simpan berapa ringgit dan sebagainya tiap-tiap hari, dan kemudian mereka gunakan wang itu disimpan dalam tabung haji untuk pergi ke haji. Begitu juga ASB. Dan ada perkembangan baik di dalam ASB di mana kita lihat sebab ada jurang yang besar antara beberapa elit yang pegang akaun ASB RM500,000 ke atas. Tetapi yang ramainya saya fikir hampir 70% bawah RM5,000 saja dalam ASB mereka. Jadi tahun 2020 buat pertama kali diperkenalkan misalnya dividen ehsan untuk 30,000 unit pertama. Jadi mereka yang ada lebih daripada 30,000 unit termasuk yang 500,000 dan sebagainya, mereka akan dapat dividen yang basic untuk unit yang seterusnya, tetapi hanya 30,000 pertama saja dapat satu jumlah bonus ataupun ehsan. Jadi bagi saya inilah dasar-dasar yang patut diperkenalkan. Ini polisi bukan baru, pernah dibuat di Singapura misalnya untuk pesara mereka, yang mana mereka yang ada jumlah kecil diberi dividen yang lebih. Jadi ini bagi saya langkah-langkah progresif yang dapat sampai ke sasaran untuk kita membantu Bumiputera yang betul-betul memerlukan, dan pada masa sama kita juga kena ada dasar-dasar lain yang juga membantu masyarakat bukan Bumiputera yang memerlukan bantuan. Sebab waktu dibuat RMK 2 itu nak cari orang tak terbayang mungkin pada penggubal dasar waktu itu ada orang Melayu boleh simpan dalam tabung haji RM190 juta. Jadi ini adalah perkara baru dan sebahagiannya kerana kejayaan dasar ekonomi baru, jadi kita akui. Jadi kita hari ini kena cari penyelesaian untuk jawab cabaran hari ini. Jadi itu harapan kita pada RMK 12. Okey, tapi sayang sekali lah kita kehilangan YB Sdn Bawang Rahmat Faizal untuk seketika. Saya tak tahu apa yang berlaku, tapi tak apa, kita masih lagi teruskan perbincangan ini. Barangkali Datuk Seri, saya tertarik hati juga dengan satu soalan mereka menyuruh saya bertanya soalan ini, iaitu tentang apa yang pernah Datuk Seri sebut ataupun bangkitkan, iaitu tentang social engineering, dan dikatakan bahawa ini yang paling dekat diberi contoh ialah tentang negara China misalnya. Jadi
Jadi apakah negara kita juga perlu mengadaptasi pelaksanaan dasar seperti ini kalau kita mahu RMK 12 ini berjaya? Dr. Sri. Social engineering yang saya maksudkan ini ialah rekayasa sosial ataupun apa yang dipanggil sebagai mobility sosial secara menegak. Itu adalah melalui pendidikan. Apa yang saya sebut, salah seorang yang menyebut ni, banyak orang menyebut, tapi ada orang yang terkenal menyebut ialah Kofi Annan, bekas Secretary General United Nations, iaitu Sesagung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau menyebut bahawa education is the great equalizer of our time, iaitu pendidikan adalah kaedah penyamarataan yang terhebat dalam masa sekarang ini. Itu yang saya maksudkan, supaya dengan pendidikan maka keadaan disamaratakan, orang kampung boleh disamaratakan dengan orang bandar, orang Sabah Sarawak boleh disamaratakan dengan Semenanjung dari segi taraf sosialnya dan pencapaian sosialnya, daripada kualiti hidupnya, pencapaian pendidikannya. Itulah yang saya maksudkan, Sarkawi. Tapi saya ingin menyentuh tajuk yang agak berbeza sedikit, iaitu rancangan ini perlukan wang, perlukan peruntukan yang dipecah-pecahkan kepada 5 kali bajet tahunan, bajet 2021 dalam proses, sebab rancangan Malaysia ke-12 ini lewat dibentang, sudah berjalan dari segi bajet. Kemudian tak lama lagi lah bajet 2022, bajet 2023, 2024, bajet 2025. Itu yang setiap bajet tahunan itu kemudian dirumus menjadi rancangan Malaysia ke-12. 5 tahun bajet 2021 sedang kita laksanakan. Apa yang saya ingin pertanyakan di sini dan kita boleh perbincangkan ialah bagaimana kita nak menambah pendapatan negara, bagaimana kita nak mendapat hasil khazanah negara. Maka ada saya sebut mengenai yang mineral baru misalnya. Katalah kalau ada rare earth ataupun nadir bumi yang tidak mempunyai radioaktif misalnya, tidak menjadi kesalahan untuk kita mencari itu. Saya diberitahu oleh Menteri sebelum ini, iaitu Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah, diwujudkan Majlis Mineral Negara untuk mendapatkan mineral baru negara. Kita bergantung dengan minyak, hari itu kita buat bajet minyak $42 satu tong, sekarang dah $70 satu tong. Tentunya ada sedikit penambahan pendapatan kepada kerajaan daripada dividen yang akan diberikan oleh Petronas, tapi pada ketika yang sama, oleh kerana kita ni memberi subsidi pukal, orang kaya lebih banyak dapat subsidi daripada orang miskin. Tak pernah berlaku dalam negara dunia ni kecuali Malaysia. Orang yang kaya dengan 10 kereta dibanding orang miskin kampung hanya naik motosikal cabuk je. Orang kaya yang ada 10 kereta tu dapat subsidi daripada kerajaan jauh lebih banyak daripada orang miskin kat kampung. Ini satu lagi perkara yang nak dibetulkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kerana kita memberi subsidi pukal kepada harga minyak, supaya minyak itu tidak naik daripada paras yang tertentu. Jadi untuk mengawal harga minyak daripada naik, maka kita bagi subsidi, orang kaya lebih banyak dapat daripada orang miskin. Ini adalah sesuatu yang tidak adil dan perlu diperbetulkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi yang saya ingin... Saya mencelah sikit. Saya nak tanya sikit Datuk Seri, kerana Datuk Seri sedang bercakap tentang isu ini. Saya terbaca tadi kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana beliau mengatakan betul lah kita perlu mencari wang, mencari peruntukan yang lebih besar dalam usaha untuk mencairkan RMK 12 ini. Dan antaranya yang dicarangkan ialah pastinya perlunya diwujudkan satu kerjasama yang mungkin berbeza dimensinya pada apa yang ada sekarang di antara syarikat-syarikat JLC dan juga syarikat-syarikat swasta. Apakah merasakan itu mungkin satu langkah positif ke arah menambah peruntukan negara? Ya, kita kalau boleh dapat banyak cukai daripada pihak swasta. Tapi cukai Malaysia ini lebih tinggi dibanding dengan cukai korporat di sekitar negara kita ini. Di antara puncanya ialah kerana
kerajaan tidak dapat kewangan daripada sumber-sumber yang lebih kreatif. Jadi saya ingin menegaskan di sini antara cadangan ialah cari sumber mineral selain daripada minyak, selain daripada biji kita dah tinggalkan lama, tetapi ini dia rare earth ini saya tak tahulah, yang ada nadir bumi yang ada radioaktif itu lain lah sebenarnya cerita, dia menjadi sensitif. Saya diberitahu ada rare earth yang tidak mempunyai radioaktif, itu boleh dilihat. Selain daripada itu, mungkin apabila COVID dah selesai dengan baik, apabila rakyat sudah bersedia untuk diturunkan cukai, maka kita kenakan GST lah. Sebab GST ni menurunkan cukai, SST 10%, GST 6% je. Tetapi masa PH, mereka memilih mengenakan cukai yang lebih tinggi pada rakyat. Bukan hanya satu cukai, tetapi ada 6 cukai baru dan menaikkan 3 cukai yang sedia ada. Tetapi rakyat tak berapa jelas tentang perkara itu, lantas mereka ambil tidak kisah apa yang berlaku. Saya amat kisah tentang perkara ini, sebab saya kira GST boleh dikembalikan apabila keadaan stabil. Kerana GST ini boleh menutup ruang the black economy yang begitu tinggi berada dalam negara kita. Maka GST boleh juga menambah pendapatan negara. Dalam April 2015 hingga Jun 2018, lebih kurang 110 bilion ringgit dikutip daripada GST, dan rancangan Malaysia ke-12 ini memerlukan 400 bilion ringgit pembangunan. Ini lagi untuk OE, untuk DE 400 bilion ringgit. Kalau kita tak dapat jumlah yang banyak itu, maka kita tidak dapat melaksanakan apa yang kita ingin laksanakan. Okay. Mungkin saya ada pandangan yang berbeza dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Kerana saya rasa dari segi kelestarian dan juga dari segi ekonomi hijau, saya rasa kita perlu lebih tumpu kepada ekonomi hijau, peluang di ekonomi hijau seperti renewable energy, tenaga boleh baru, dan teknologi dalam tenaga boleh baru yang boleh jadi perangsang ekonomi yang baru. Dan pada masa yang sama, saya rasa juga kita perlu memberi perhatian kepada digital economy. Seperti mana yang kita tahu, ada kemunculan satu unicorn baru di Malaysia, iaitu Qasem. Merupakan unicorn 1 bilion dengan valuation lebih daripada 1 bilion ringgit dalam sektor tech. Dan saya rasa ini juga boleh menjawab soalan tadi di mana Tuan Syukawi ada tanya bagaimana GLC boleh bekerjasama dengan sektor swasta. Saya rasa ini adalah satu cara yang baru, satu contoh yang baru di mana GLC boleh bekerjasama dengan unicorn, dengan tech sector, dengan startup, dengan memberi mereka sokongan, memberi mereka dokongan, bukan saja di pasaran di Malaysia, tetapi juga boleh membantu mereka keluar daripada pasaran Malaysia ke pasaran Asia Tenggara dan juga benua Asia. Dan bukan saja GLC tetapi GLIC seperti Khazanah, seperti EPF dengan rangkaian corporate mereka yang begitu besar boleh juga bantu startup di Malaysia untuk melangkah ke luar negara dan pada masa yang sama untuk menjadi perangsang ekonomi yang baru. Okey, menarik. Baik, tadi hilang buat seketika YB Wan Ahmad Faizal, tapi dah hilang semula. Tadi ada untuk seketika tetapi tiba-tiba hilang semula. Jadi kita itu pun dah kembali semula bersama dengan kita. Baik, Senator Wan Ahmad Faizal, saya nak kongsi sesuatu lah. Ada orang menyebut bahawa jatuh bangun gagal jaya itu bergantung kepada nilai sebenarnya. Dan ialah persoalannya nilai itu subjektif lebih lagi dalam masyarakat majmuk di Malaysia ini. Jadi dalam RMK 12 ini, apakah nilai-nilai baru yang perlu kita bina bersama untuk menjayakan rancangan Malaysia ke-12? Saya rasa dalam kita cuba memperkenalkan nilai baru yang sebenarnya bukanlah baru, cuma mungkin ianya sudah wujud dalam masyarakat kita dalam pelbagai tradisi dan masyarakat dalam agama dan pelbagai kaum. Cuma kita perlu buat penyataan semula dalam kerangka yang baru. Seperti mana konsep keluarga Malaysia, sesuatu yang sudah pun ada dalam masyarakat kita yang bersifat muhibah ini. Cuma dalam erti kata kita ingin
memberi kemakmuran bersama kepada semua rakyat Malaysia. Saya rasa antara nilai penting yang perlu kita tanam dalam anak muda khususnya di kalangan generasi baru ialah keadilan sejagat. Ya, ini prinsip keadilan sejagat yang mana dari segi kita dalam usaha kita ingin menjana kekayaan untuk semua, pengagihan juga sama penting dari segi kita berkongsi rezeki itu. Jadi kalau ada ditanam hal-hal nilai ini dalam pendidikan kita di kalangan masyarakat, institusi kekeluargaan dan masyarakat, saya rasa insya-Allah agenda salah satu agenda penting dalam RMK12 iaitu kesejahteraan keluarga Malaysia itu dapat kita kecapi. Dan ini perlu bantuan daripada institusi sosial, badan-badan agama, NGO dan juga keluarga itu sendiri. Kalau benda-benda asas kerajaan gagal menyediakan untuk mencipta keselesaan buat keluarga dan masyarakat di satu kawasan, bagaimana mereka ingin menjadi satu tenaga kerja yang dapat membantu pembinaan negara. Jadi saya rasa kalau kita boleh beri keutamaan dari segi itu tadi, tidak ada rasa hasad dan dengki antara Melayu dan bukan Melayu. Ya, dari kita faham yang mana perlu ditolong, kita tolong. Yang mana perlu diagihkan, kita agih. Saya rasa dari segi dasar afirmatif itu masih wujud dalam RMK 12 yang masih seperti mana diperbahaskan oleh ahli parlimen dalam Dewan Rakyat baru ini tentang ekuiti Melayu, ekuiti Bumi Putra. Dan saya pun ada benda saya tak apa setuju dari segi pegangan saham yang perlu dilupuskan kepada hanya syarikat bumi. Tapi dikata framework lebih besar itu sendiri. Penerusan penambahbaikan dasar ekonomi baru yang lebih adil ya, dalam kerangka wawasan kemakmuran bersama. Saya rasa itu masih perlu dan ini perlu kita asaskan berdasarkan prinsip keadilan sejagat. Ya. Baik, kerana daripada apa yang disebut oleh YB Senator Mat Faizal tadi, barangkali Tuan YB Nik Nazmi, saya juga nak dapat pandangan anda lah. Betul perbetulkan kalau saya salah. YB ada menyebut ataupun menyifatkan bahawa RMK 12 ini sebagai tidak mempunyai identiti. Apa yang YB maksudkan sebenarnya? Saya rasa itu balik pada benda awal yang saya sebut. Ada beberapa penyataan masalah ataupun problem statement yang bagi saya betul, yang baik, jelas. Cuma dari segi apakah kerangka besar. Ya, saya balik bahawa kita sekarang berada pada satu krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial. Jadi kita nak bergerak ke depan. Dan kalau kita tengok banyak negara, bagaimana misalnya Amerika bangkit daripada kegawatan ekonomi dan seterusnya perang dunia kedua, ya, dengan New Deal dan sebagainya. Kemudian begitu juga di Britain dengan negara kebajikan ataupun welfare state selepas perang dunia kedua. Jadi mereka mengambil krisis ini sebagai peluang untuk menyusun semula ekonomi. Jadi maknanya harapan kita kepada RMK 12 ini ialah supaya isu-isu ini dapat dilihat dengan lebih baik dan kita dapat cari penyelesaian yang relevan untuk hari ini, sebab dan ini bukan hanya di Malaysia. Konsensus sebelum ini yang ada di sejagat, bagaimana nak berurusan dengan pekerja, bagaimana nak berurusan dengan ekonomi, soal alam sekitar dan sebagainya, hari ini ya sudah mula dirombak semula di banyak negara, di Amerika, di Korea dan lain-lain lagi, dan kita tidak mahu ketinggalan bot. Makna kita kena bergerak dengan zaman ini dan melihat isu ini dari perkara yang lebih menyeluruh. Baik, sesuatu yang penting dan menarik jugalah. Mungkin YB Dr. Ong jugalah. Saya juga nak dapat pandangan anda berkaitan dengan isu kita bercakap ini, iaitu RMK 12 ini. Kalau kita lihat kepada apa yang diharapkan oleh masyarakat bukan Bumi Putra khususnya lah, cuba kita dapat pandangan daripada YB Dr. Ong sendiri. Apa yang mereka mahu bila mereka melihat kepada RMK 12 seperti apa, selain daripada apa yang telah Dr. Ong sebut di awal tadi. Apa lagi sebenarnya yang mereka inginkan? Saya rasa untuk bagi saya sebagai warga negara Malaysia yang juga bukan Bumi Putra, kehendak saya ialah untuk melihat satu Malaysia yang lebih
progresif, yang lebih saya rasa berdikari ataupun independen, yang lebih confident dalam identiti kita sebagai satu negara, supaya kita boleh berlangkah ke hadapan dan tidak diikat dengan mungkin baggage yang kita ada sebelum ni. Dan untuk menjalan ke hadapan, saya rasa kita perlu satu visi yang baru. Seperti apa yang dikatakan oleh Nick Nazmi tadi, RMK 12 ni does not capture the public imagination. Ya, ia tidak ada satu gambaran yang boleh menarik perhatian dan menjadikan orang macam excited dengan RMK 12. Misalnya di Amerika Syarikat, mereka ada satu slogan. Presiden Joe Biden ada satu slogan, Build Back Better. Ya, bagi saya ini adalah satu peluang yang baik pasca COVID-19 untuk build back Malaysia better. Ya, kenapa kita tidak ada satu gambaran di mana selepas COVID Malaysia boleh menjadi satu negara yang lebih progresif, lebih baik, lebih forward looking berbanding dengan apa yang kita ada sekarang. Ya, jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu dikaji semula. Dan sebagai satu contoh, tadi Tuan Syukawi kata, apakah social engineering yang telah dikatakan oleh Dato' Sri Ahmad Mazlan tadi. Bagi saya, apa yang ditunjukkan oleh COVID ni ialah kita perlu physical engineering. Ya, seperti di kawasan bandar kita ni, di kawasan PPR, Rumah Pangsapuri kos rendah yang banyak, yang saya rasa di kawasan Nick Nazmi dan juga di kawasan saya, apabila COVID ni berlaku, kita pergi bagi baku makanan, bagi makanan segar dan sebagainya. Kebanyakannya adalah kaum bumi putera dan juga warga asing. Ya, jadi bagaimana kita nak buat satu perombakan semula dari segi physical engineering supaya tempat-tempat ni boleh dijadikan lebih cantik. Peluang pekerjaan di tempat ni boleh ditambah. Public transportation ataupun pengangkutan awam ke tempat ni boleh ditambah baik, dan saya rasa ini adalah bukan sekadar bumi equity saja, tetapi mesti ada satu visi yang baru untuk negara kita. Bila kita sebut tentang visi yang baru, ini pun sesuatu yang penting jugalah sebenarnya, Dr. Ong. Kita hampir-hampir dah di penghujung sebenarnya. Apapun irrespective of what happen to our political scenario dalam masa yang terdekat inilah, kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku, apakah krisis politik akan dimulai lagi, tetapi apakah pendirian DAP akan terus memberi sokongan yang jitu sebenarnya kepada mencayakan RMK 12 ini. Okey, bagi saya mungkin ini adalah pandangan yang tidak diterima oleh semua dalam parti saya, tetapi saya rasa visi 2020, Vision 2020 untuk membina satu negara yang dikatakan dalam yang lebih progresif dan makmur. Saya rasa dan juga inklusif. Saya rasa itu adalah satu visi yang kita perlu kejar. Ya, termasuk reformasi dari segi democratic reform dan sebagainya. Dan walaupun kita dah mula dalam tahun 2018 selepas PIU ke-14, tapi saya rasa journey still continuous. Perjalanan itu masih lagi dijalankan di gelanggang politik, di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, dan di diskusi seperti ini. Ya. Perjalanan akan diteruskan sebenarnya, itu yang YB Dr. Ong maksudkan. Jadi pandangan YB Nick Nazmi pula macam mana? Apakah tak kira lah apa yang akan berlaku di aspek politik, tetapi saya percaya bahawa PKR juga mempunyai cita-cita dan hasrat yang cukup murni dalam menjayakan RMK 12 ini demi kesejahteraan rakyat Malaysia ataupun keluarga Malaysia secara keseluruhannya. Jaminan daripada Tuan Nick Nazmi. Dia walaupun kami, ialah kali ini saya dan Dr. Ong Kian Ming buat masa ini merupakan pembangkang, dan Datuk Seri Ahmad Mazlan di sebelah kerajaan dengan Senator Muhammad Faisal. Tetapi bagi saya itu soal kedua. Akhirnya kami semua rakyat Malaysia, kalau dasar negara itu berjaya, makna kami ada keluarga di Malaysia dan sebagainya, tentulah kita semua akan dapat manfaat. Jadi dari sudut itu, kita semua nak melihat kejayaan dasar yang dibuat oleh mana dua kerajaan yang ada. Dan sebab itu, misalnya bila ada peluang untuk libat urus dengan pihak kerajaan, kita turut serta. Dan
bagi saya juga kita kena faham bahawa saya ingat model politik yang sama juga bila bercakap soal RMK2, tetapi sebelum ini model politik negara banyak daripada selepas tahun 69 ya, lahirnya Barisan Nasional dan sebagainya, model itu bertahan sehingga 2018. Satu parti dominan dengan satu coalition yang berkuasa pilihan raya demi pilihan raya sehingga 2018. Saya merasakan era itu tidak akan berulang. Dia mungkin lebih kompetitif dan tidak ada satu parti yang begitu dominan seperti UMNO suatu ketika dahulu. Ini pandangan saya. Dan itu memerlukan kematangan di pihak kami sebagai wakil rakyat untuk dalam suasana demokratik yang lebih kompetitif ini kita dapat supaya rakyat mendapat manfaat daripadanya. Saya percaya ia boleh dilakukan ya, tetapi wakil-wakil rakyat kena tunjukkan kita punya kepimpinan dan tauladan kita. Ya. Okey, bagaimana pula dengan harapan yang berhormat Senator Wan Ahmad Faizal sendiri? Ya, saya rasa RMK12 membuka ruang untuk kita memberi tumpuan semula kepada projek pembinaan negara yang melengkaui kaum, agama, wilayah dan juga secara bipartisan. Tak kiralah parti mana sekalipun yang ada di peringkat kerajaan maupun pembangkang, kerana kejayaan kita melaksanakan dasar ini, sama ada peranan sebagai pelaksana ataupun sebagai mereka yang memberi semak dan imbang, sangat penting untuk pembinaan negara dan menjadikan Malaysia menjadi sebuah negara maju yang makmur dan berdaya saing. Kerana tanpa ada kerjasama daripada semua, kita mungkin hanya menang sorak kampung Tergadai. Kita mungkin boleh seronok dengan kita punya political antics ya, dekat dewan, dekat luar. Tapi kita kalah dengan jiran-jiran tetangga kita di rantau ini. Jadi saya fikir inilah yang saya harapkan sebagai anak muda dalam politik. Saya harap generasi saya bersama dengan ahli parlimen lain, rakan panelis dalam sesi ini dapat kita gembling tenaga dan beri tumpuan penuh untuk rakyat dan negara. Dan ini insyaAllah menjadi landasan utama dalam kita orang kata apa, healing the nation lah selepas COVID ini. Bukan hanya badan saja kita kena sihat tubuh baik, tubuh jasmaninya, tapi rohani dan juga dari segi akal kita, kerana negara tak boleh berfungsi hanya dengan hal-hal bersifat tampak. Perlu ada keseimbangan dari segi pembangunan yang mana ahli politik merupakan antara contoh yang rakyat ikut. Kalau baiklah tubuh politik itu, sihatlah masyarakat kita. InsyaAllah saya yakin RMK ke-12 ini salah satu platform untuk kita buat islah kepada itu. Okey, sepantas-pantasnya kata-kata terakhir, ada lebih kurang 1 minit saja lagi. Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, dipersilakan. Macam tak cukup 1 minit, tetapi rakyat Malaysia mencontohi 20 orang nama yang saya nak sebut ya, dengan cepat. Saya menyebut 20 orang nama. Robert Kwok, 12.2 bilion US dollar kekayaan. Kena pantas lagi Datuk Seri, kena Kwek pantas. Leng Chan, 9.6 bilion US dollar. Kun Po Kiong, Ananda Krishnan, Teh Hong Piao, Lee Yo Chor, Kwan Kam Hon, Lim Wee Chai, Chin Lip Kiong, Tan Yu Ye, Lim Kok Tai, Lau Cho Kun, Ji Ganalingam, Lim Kwa Sia, Jeffrey Chia, Tiong Hyo King, Francis Yo, Syed Mokhtar Al-Buhari, Lee Oh Hian, Stanley Tai. Daripada 20 nama yang saya sebut itu adalah orang paling kaya di Malaysia. Hanya seorang orang Melayu, nombor 18, Tan Syed Mokhtar. Ada 2 orang India, Ji Ganalingam nombor 13 dan Ananda Krishnan nombor 4. Selebihnya 17 orang adalah masyarakat Cina. Walhal di negara Malaysia ni ada 69 ke 70% bumi putera. Yang saya nak sebut di sini ialah orang Melayu bumi putera belajar daripada mereka. Saya nak anak-anak muda ni buka balik siapa Robert Kwok dan belajar kenapa dia boleh berjaya. Siapa dia yang 20 orang saya sebut itu dan kenapa mereka boleh berjaya. Jangan dengki dengan kejayaan mereka. Orang Melayu jangan dengki dengan orang Cina yang kaya. Sebab orang Melayu siapa suruh makan gaji, siapa suruh tak nak niaga. Ya. Semua 20 nama yang saya sebut tadi adalah usahawan
Dan saya harap rancangan Malaysia ke-12 ini akan membentuk bangsa usahawan, semua kaum. Kita belajar pada masyarakat Cina yang sudah menjadi bangsa usahawan, kita belajar pada masyarakat India yang sudah menjadi bangsa profesional sebahagian besar, ramai ya. Dan orang Melayu, orang Bumiputera, Sabah, Sarawak dah belajar pada masyarakat yang berjaya tanpa malu dan tanpa dengki. Kita ikut kejayaan bagaimana mereka boleh berjaya. Terima kasih. Okey. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming. Tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal kerana sudi bersama kita di ruang bicara bahas ini. Dan insyaAllah di masa-masa yang terdekat ini mungkin kita boleh bincang lagi tentang RMK12 ini, kerana ini merupakan isu yang sebenarnya perlu diwawarkan dari masa ke semasa kepada rakyat Malaysia supaya mereka mendapat memahami apa sebenarnya yang ingin dicapai melalui rancangan Malaysia ke-12. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara bahas ini, dan insyaAllah kita akan bersama lagi di masa-masa yang akan datang. Jumpa lagi.